Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang kelestarian, etika dan juga peradaban. Saya Muhammad Amril Afif Ajmal bin Zulkifli, KID 22060402. Nama saya Hafiz bin Fauzan, KID 22060409. Nama saya Muhammad Izzaan bin Muhammad Nur, KID 2206040434. Saya Muhammad Zafar bin Zaidi, KID 22060443. Nama saya Muhammad Aiman bin Yusof, nombor metrik KID 22060402. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan kelestarian, etika dan peradaban. Terbahagi kepada tiga: etika, peradaban dan kelestarian. Etika, prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, ada sopan santun dan sebagainya, yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Ini bermaksud setiap individu itu perlu mempunyai nilai akhlak, nilai murni untuk melahirkan individu yang menjadi role model kepada generasi muda yang akan datang. Peradaban bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Dan kelestarian menurut Fischer, peranan sistem nilai dan kepercayaan dalam mencapai kelestarian. Ramai yang bersetuju dan menerima bahawa acuan utama sistem nilai manusia adalah agama. Sebagai contoh, agama Islam, agama Buddha dan juga agama Hindu. Masyarakat Malaysia perlu mengambil iktibar dari sejarah kerana risau sejarah itu berulang kembali. Kita tidak mahu peribahasa nasi sudah menjadi bubur itu menjadi kebiasaan. Kita perlulah meningkatkan, mengukuhkan kelestarian, etika dan peradaban di sepanjang kehidupan kita. Seterusnya, kita akan teruskan lagi dengan konsep kelestarian. Lestari di sini bermaksud kepada persambungan, penerusan dan penyenambungan. Kelestarian pula bermaksud usaha untuk mengekalkan sesuatu perkara dengan tujuan untuk mengekalkan serta memelihara keaslian. Konsep kelestarian ini dianggap sebagai satu paradigma yang berlandaskan pemikiran futuristik dan holistik. Konsep ini juga berpegang kepada semua keperluan untuk hidup dan kesejahteraan bergantung kepada keadaan semula jadi. Kesimpulannya, konsep kelestarian ini boleh direalisasikan dan dicapai dalam kehidupan seharian bermula dengan faham konsep lestari dan kelestarian dengan baik. Saya ingin membentangkan ciri-ciri tadbir, urus dan pembangunan yang baik. Antaranya adalah accountability dan integriti. Apa itu ialah tiadanya isu rasuah dalam kehidupan kita dan sentiasa bersifat kejujuran. Terusnya ialah beretika. Beretika ialah pengurusan perlu sentiasa memastikan ahli-ahli dalam agensi mempunyai etika yang tinggi serta mengamalkan sifat-sifat nilai murni dalam kehidupannya. Akhir sekali ialah ketulusan. Maksud ketulusan ialah ketulusan dalam perkongsian maklumat kepada pihak yang berkepentingan. Amat dititik beratkan dalam urus tadbir yang baik bagi menjamin maklumat adalah sahih. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi dalam membentuk etika dan peradaban di Malaysia pada era globalisasi ini. Cabaran pertama adalah kepelbagaian latar penduduk masyarakat Malaysia. Seperti yang kita tahu, banyak etnik-etnik yang berada di Malaysia ini. Antaranya ialah Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun dan sebagainya. Akibat daripada kepelbagaian jenis etnik yang berada di Malaysia ini, maka berlakulah pelbagai tidak persefahaman antara etnik-etnik ini. Oleh itu, ini akan memberikan impak yang negatif dalam untuk usaha kita untuk melestarikan etika dan peradaban di Malaysia ini. Cabaran yang kedua adalah cabaran iaitu masyarakat yang mementingkan kebendaan. Masyarakat yang materialistik ini, dia akan mengetepikan sifat etika dalam diri mereka sendiri. Seperti contoh, ibu bapa yang terlalu sibuk mencari harta benda sehingga melupakan anak-anak mereka, kebajikan anak mereka dan kebajikan keluarga mereka. Cabaran yang seterusnya adalah cabaran pengaruh media massa.
Seharusnya media massa perlu berperanan untuk mempromosikan nilai-nilai etika dan peradaban kepada semua masyarakat di Malaysia ini. Keruntuhan institusi keluarga adalah salah satu cabaran kita dalam membentuk etika dan peradaban di Malaysia ini. Seperti yang kita tahu, institusi keluarga yang teraju ini, jika mereka tidak mengamalkan sikap nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka, maka ini akan menyebabkan kesukaran kita dalam membentuk etika dan peradaban dalam era globalisasi ini. Cabaran yang seterusnya adalah kepimpinan yang lemah. Tampuk kepimpinan kita yang berada di atas adalah menjadi contoh atau idola kepada semua rakyat-rakyat dia. Jika seseorang pemimpin itu gagal untuk menunjukkan kepada rakyatnya tentang etika yang perlu diterapkan dalam dunia sekarang ini, apatah lagi rakyat-rakyatnya. Pemimpin yang tidak berkualiti akan meruntuhkan etika dan peradaban dalam sesebuah negara itu. Pemimpin yang tidak berkualiti akan menyebabkan berlakunya keruntuhan etika peradaban sesebuah negara itu. Kesimpulannya, setiap individu perlu memainkan peranan penting dalam kelestarian etika dan peradaban. Setiap masyarakat, tak kira kaum, agama, bangsa, perlu mewujudkan kelestarian etika dan peradaban.